Hai semua, selamat datang ke channel Cikgu Pica. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga loceng. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke kelas PDPR Bahasa Melayu tingkatan 1. Baiklah, sebelum kita meneruskan pembelajaran pada hari ini, cikgu akan perkenalkan nama cikgu. Nama cikgu ialah Cikgu Nur Hafizah binti Saidi. Okey, kamu boleh panggil Cikgu Pija. Okey, cikgu akan menggantikan Cikgu Nik dan cikgu akan ajar bahasa Melayu bagi kelas kamu. Jadi, cikgu harap kamu dapat memberikan kerjasama yang baik sepanjang cikgu mengajar dalam kelas PDPR dan juga kelas PDPC bersemuka pada bulan 4 yang akan datang. Okey, cikgu harap kamu dapat selesaikan semua tugasan yang Cikgu Nik telah berikan pada kelas yang sebelum ini. Dan cikgu juga berharap kamu tidak akan ponteng kelas PDPR Bahasa Melayu. Platform yang akan cikgu gunakan sepanjang kelas PDPR ialah melalui Telegram, melalui Google Meet dan juga Google Classroom. Okey, pada hari ini kamu akan belajar tema yang kedua iaitu beringat supaya selamat. Okey, cikgu dapat info daripada Cikgu Nik, kamu dah habis tema 1 sehingga unit yang kedua. Jadi, pada hari ini cikgu akan masuk unit yang ketiga iaitu sayangi nyawa anda. Okey, pada hari ini kamu akan belajar kemahiran mendengar dan bertutur dan juga kemahiran membaca. Okey, kenapa pada hari ini kamu belajar dua aspek kemahiran? Okey, hal ini demikian kerana dalam rancangan pengajaran tahunan sepatutnya kamu dah masuk tema yang ketiga. Okey, tapi tak apalah, cikgu faham. Seperti yang kamu sedia maklum, sepanjang 5 minggu kamu belajar, setiap minggu kamu hanya ada 3 masa untuk mata pelajaran Bahasa Melayu, iaitu selama 1 jam 30 minit. Jadi, tak sempat untuk habiskan sehingga tema yang kedua. Jadi, pada hari ini kita akan masuk tema yang kedua. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 14 dan 15. Sebelum kita ke topik pembelajaran kita pada hari ini, jom kita tengok apakah standard kandungan dan pembelajaran pada hari ini. Aspek kemahiran mendengar dan bertutur. Mendengar dan memahami perkataan, rangkai kata, istilah, ungkapan dan ayat dalam pelbagai ujaran. Mendengar dan memahami perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan dalam pelbagai ujaran dengan betul dan tepat mengikut konteks. Aspek kemahiran membaca. Membaca untuk memahami makna perkataan, rangkai kata, istilah, ungkapan, ayat, maklumat dan maklumat keseluruhan daripada pelbagai bahan. Membaca dan memahami makna perkataan yang terdapat dalam pelbagai bahan menggunakan glosari dan kamus dengan betul dan tepat. Apakah kriteria kejayaan kamu pada hari ini? Murid berjaya sekiranya murid dapat yang pertama, mendengar rakaman audio dengan teliti. Cikgu akan kongsikan satu rakaman audio dan kamu akan dengar. Yang kedua, menuturkan isu dalam pelbagai ujaran dan persembahkannya dalam bentuk rakaman video atau audio. Okey, melalui rakaman audio yang kamu dengar, kamu akan bertutur isu yang terdapat dalam rakaman audio tersebut, kemudian persembahkannya dalam bentuk video atau audio. Okey, itu adalah kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, dari segi aspek kemahiran membaca, murid berjaya sekiranya murid dapat mencari makna 6 perkataan dengan merujuk kamus, dan yang kedua, membina 6 ayat berdasarkan perkataan yang diberi. Okey, jom kita tengok apakah tugasan yang perlu kamu buat pada hari ini. Tugasan yang pertama,
aspek kemahiran mendengar dan bertutur, iaitu mendengar rakaman audio. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 14. Baiklah, di sini cikgu ada kongsikan petikan buku teks muka surat 14. Okey, berdasarkan petikan buku teks muka surat 14, okey, di bawah unit 3, sayangi nyawa anda. Okey, tajuknya ialah banjir. Oh, banjir. Okey, berdasarkan gambar rajah yang ditunjukkan, gambar ini adalah gambar di mana berlakunya banjir. Okey, cuba kamu tengok gambar yang pertama. Okey, ada 3 orang pemuda yang sedang menolak kereta untuk ke tempat yang lebih selamat. Dan juga ada juga gambar seorang penunggang motosikal menuntun motornya ke tempat yang lebih selamat. Dan gambar yang ketiga ialah anggota bomba dan penyelamat sedang menyelamatkan mangsa-mangsa banjir. Oleh itu, berdasarkan petikan buku teks muka surat 14 ini menunjukkan bahawa penduduk sekitar telah mengambil beberapa langkah keselamatan semasa berlakunya banjir, iaitu mereka telah memindahkan harta benda mereka ke tempat yang lebih selamat. Baiklah, cikgu akan pendengarkan satu rakaman audio mengenai banjir kepada kamu. Panduan keselamatan semasa banjir. Belakangan ini bencana banjir atau bah semakin kerap berlaku. Bencana banjir telah menenggelamkan kawasan tempat tinggal, merosakkan harta benda, merosakkan tanaman dan juga kehilangan nyawa. Aspek keselamatan penting diamalkan semasa banjir. Terdapat beberapa panduan keselamatan semasa banjir. Orang ramai hendaklah sentiasa mendengar pengumuman banjir di radio dan televisyen dari semasa ke semasa. Sila patuhi arahan pihak keselamatan. Sebagai contohnya, jika anda diminta berpindah ke pusat pemindahan, pastikan anda mematikan semua suis elektrik dan mengunci pintu rumah sebelum berpindah. Selain itu, orang ramai perlu menyimpan semua barangan berharga seperti dokumen peribadi dan barang kemas di tempat yang selamat. Hal ini perlu bagi mengelakkan barangan penting ini basah dan rosak. Orang ramai juga dinasihatkan agar tidak meredah air banjir ataupun menggunakan kenderaan semasa banjir. Perbuatan demikian mungkin akan menyebabkan kejadian tergelincir, hanyut atau disengat binatang berbisa. Pakai jaket keselamatan sekiranya anda perlu meredah banjir. Seterusnya, orang ramai juga dinasihatkan agar tidak memakan makanan yang tercemar akibat banjir bagi mengelakkan penularan penyakit. Para ibu bapa juga hendaklah sentiasa mengawasi anak-anak agar tidak bermain di kawasan air bah. Pastikan anda dan keluarga selamat semasa banjir. Baiklah, berdasarkan rakaman audio banjir yang kamu dengar sebentar tadi, okey, cikgu nak kamu jelaskan isu yang terdapat dalam rakaman audio tersebut. Okey, apakah yang dibincangkan dalam ataupun apakah yang dinyatakan dalam rakaman tersebut. Okey, yang kedua, menuturkan isu tersebut dalam pelbagai ujaran sama ada penceritaan, laporan, berita, perbualan, pengumuman dan sebagainya. Contohnya dalam rakaman audio yang cikgu perdengarkan kepada kamu sebentar tadi, okey, isu yang dinyatakan ialah kesan dan juga langkah keselamatan semasa berlakunya banjir. Jadi, kamu boleh lakukan ataupun kamu boleh adakan perbualan dengan ahli keluarga kamu dan cikgu nak perbualan tersebut kamu rakamkan sama ada dalam bentuk rakaman video ataupun
audio, dan kamu perlu menghantar rakaman tersebut melalui Telegram personal cikgu. Okey, rakaman tersebut cikgu akan ambil sebagai markah PBD kamu. Seterusnya, kamu perlu membina peta iting iaitu peta buih berkaitan isu banjir dalam buku latihan tata bahasa. Okey, peta iting yang perlu kamu bina ada dua, iaitu yang pertama, kesan, dan yang kedua ialah panduan keselamatan. Okey, isi untuk kesan dan juga panduan keselamatan banjir ada dinyatakan dalam rakaman audio yang cikgu perdengarkan kepada kamu sebentar tadi. Oleh itu, kamu perlu senaraikan semua isi untuk kesan dan juga panduan keselamatan dalam peta buih yang perlu kamu bina tersebut. Okey, dekat sini cikgu ada tunjukkan contoh macam mana kamu nak bina peta buih iting. Okey, dekat bahagian tengah tu adalah tajuknya iaitu kesan banjir. Okey, ni ada kesalahan ejaan, nanti tolong betulkan. Okey, untuk di bahagian tengah itu adalah dia punya tajuk. Jadi tajuk kamu yang pertama kesan banjir. Kamu perlu senaraikan 4 isi untuk kesan banjir. Ada dinyatakan dalam rakaman audio. Okey, kamu boleh dengarlah. Okey, yang kedua, peta buih yang kedua ialah tajuknya ialah panduan keselamatan semasa berlakunya banjir. Sama juga, kamu nyatakan 4 isi. Seterusnya, untuk tugasan yang kedua iaitu aspek kemahiran membaca, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 15. Apa yang kamu perlu buat ialah yang pertama, membaca petikan dengan teliti. Yang kedua, mengenal pasti maksud 6 perkataan yang ditebarkan dengan warna merah dengan merujuk kamus dewan. Okey, kalau tak ada kamus dewan dekat rumah, kamu boleh rujuk kamus dewan online melalui pautan yang cikgu kongsikan dalam video ini, dan cikgu akan kongsikan juga dalam Telegram kelas. Okey, yang ketiga ialah membina 6 ayat daripada perkataan yang telah dikenal pasti dalam buku tulis tata bahasa. Baiklah, di sini cikgu ada kongsikan petikan buku teks muka surat 15. Okey, tajuknya ialah keselamatan media sosial. Okey, jom kita baca sama-sama. Media sosial ialah medium komunikasi utama yang popular pada masa ini. Laman sosial yang sering digunakan ialah Facebook, WhatsApp dan Instagram. Para remaja menggunakan medium ini untuk meluahkan perasaan, berkongsi maklumat peribadi dan memuat naik gambar. Telefon pintar yang mempunyai capaian internet memudahkan remaja mengemaskini maklumat peribadi mereka. Oleh hal yang demikian, mereka terdedah kepada ancaman maya seperti kecurian data peribadi. Okey, contohnya pada zaman sekarang kita menggunakan Facebook. Okey, kita boleh mengemaskini maklumat peribadi kita seperti maklumat telefon bimbit, maklumat tempat tinggal dan sebagainya. Okey, sebenarnya hal ini adalah sangat bahaya sebabnya apabila akaun Facebook kita digodam, individu yang tidak bertanggungjawab tersebut akan mencuri maklumat peribadi kita. Okey, seterusnya ialah bully cyber. Contohnya, memberikan komen-komen yang negatif. Okey, komplot internet, gangguan seksual dan penggodaman. Pendedahan aktiviti harian
secara keterlaluan dalam media sosial dan memudaratkan pengguna, misalnya mendedahkan barang berharga dan lokasi diri. Sebagai contoh, ada sesetengah individu yang suka berkongsi kegiatan peribadi mereka ataupun kegiatan harian mereka di dalam media sosial. Okey, contohnya mereka berkongsi video ataupun gambar membeli barangan yang mahal seperti emas dan sebagainya. Apabila mereka memuat naik video ataupun gambar tersebut ke dalam media sosial, besar kemungkinan ada individu yang tidak bertanggungjawab akan melihat paparan tersebut, kemudian akan menimbulkan niat yang tidak baik seperti ingin melakukan kecurian ataupun rompakan. Situasi ini akan menarik perhatian orang ramai untuk memanipulasikan maklumat dengan niat yang tidak baik. Jenayah cyber juga berlaku kepada netizen yang sering mendedahkan maklumat secara melampau. Menurut kajian, warga cyber di Malaysia menghabiskan masa tidak kurang 20 jam sehari untuk melayari laman sosial. Hal ini akan menjejaskan kesihatan mental dan fizikal pengguna media sosial yang tegar. Contohnya, apabila kita terlalu lama melayari laman sosial melalui telefon pintar dan juga komputer riba, besar kemungkinan mata kita akan rosak. Baiklah, berdasarkan petikan buku teks muka surat 15 ini, ada 8 perkataan yang berwarna merah. Okey, cikgu nak kamu ambil 6 perkataan yang berwarna merah tersebut dan kamu cari maksud perkataan tersebut dalam glosari yang ada di bahagian belakang buku teks kamu, ataupun kamu boleh rujuk kamus dewan. Okey, kalau kamu tak ada kamus dewan dekat rumah, kamu boleh rujuk pautan kamus dewan online yang cikgu kongsikan dalam grup Telegram kelas. Okey, kemudian kamu perlu membina 6 ayat berdasarkan 6 perkataan yang kamu telah cari maksud tersebut. Okey, tugasan ini cikgu nak kamu buat dalam buku tulis tata bahasa. Indeks kamu boleh rujuk grup Telegram kelas. Okey, kalau perkataan yang kamu cari tu tak ada dalam kamus dewan, kamu boleh rujuk glosari di bahagian belakang buku teks kamu, ataupun kamu boleh mencari maklumat melalui internet. Okey, macam mana kamu nak buat tugasan ini? Okey, cikgu bagi satu contoh perkataan netizen. Okey, kamu cari maksud, apakah maksud netizen? Okey, cikgu dah cari maksud untuk kamu. Maksud netizen ialah pengguna internet. Okey, jadi dalam buku tulis kamu tulis perkataan netizen, lepas tu kamu tulis maksud pengguna internet dan kamu buat ayat daripada perkataan netizen, bukan daripada perkataan maksud. Sebelum kita tamatkan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak kamu ingat satu pesanan cikgu, ilmu tidak akan mencari tetapi perlu dicari. Oleh itu, kamu perlulah berusaha untuk mendapat ilmu. Ilmu tidak akan datang bergolek kepada kamu. Baiklah, sekiranya ada soalan, kamu boleh kemukakan soalan tersebut dalam grup Telegram kelas. InsyaAllah cikgu akan cuba bantu kamu apa yang kamu tak faham. Okey, terima kasih kerana mengikuti kelas kita pada hari ini. Jumpa lagi pada minggu depan. Bye. Assalamualaikum.